tanda orang yang bergantung dengan amal. Ya, tanda orang yang bergantung dengan amal adalah dia kekurangan, ya, susut rasa harap dia kepada Allah ketika mana berlakunya kegelinciran ataupun dosa. Sahabat-sahabat sekalian, pertama, mungkin kita boleh keluarkan slide mafhum hikmah dulu ya. Tengok slide mafhum hikmah. Cuma ustazah yang tak nampak slide mafhum hikmah sekejap, subhanallah. Okey, kita tengok yang pertama mafhum hikmah kita. Meletakkan pergantungan dan harapan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Maksud dia pada kata-kata hikmah ini ada satu teguran, ya, ada satu ingatan, ya, supaya seorang hamba Allah, seorang manusia, kita semua tidak meletakkan pergantungan kita kepada yang selain Allah, bahkan yang selalu mungkin boleh terjadi kepada orang yang nak sampai kepada Allah. Orang nak jadi baik, orang nak hijrah, ya, orang nak ubah kehidupan dia, adalah dia akan terpedaya dengan amal dia sendiri. Ya, benda ini sangat halus. Ya, sangat halus. Kita mungkin nampak jelas kalau kita bergantung dengan orang. Kita nampak kalau kita bergantung dengan dunia. Kita nampak kalau kita bergantung dengan duit. Itu mungkin nampak lebih jelas, lebih kasar berbanding dengan kita terpedaya, kita tak perasan bahawa dalam perjalanan kita menuju Allah, kita rupa-rupanya bergantung kepada amalan kita sendiri. Kenapa? Kerana daripada mafhum hikmah yang pertama ialah setiap kita mestilah meletakkan pergantungan dan harapan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti Ustazah akan jelaskan ya. Ustazah nak sebut dulu tentang mafhum hikmah, ada 1, 2, 3, 4, 5 sekadar yang Ustazah sempat sediakan tuan-puan. Nanti Ustazah akan huraikan ya, supaya lepas ni tuan-puan boleh tengok, boleh berinteraksi dengan Ustazah semula lah, tak payah tengok slide tu. Yang kedua ialah bersungguh-sungguh dalam mengharap redha Allah, kurnia Allah, keampunan dan rahmat Allah. Yang ketiga, bergantung dengan amalan boleh membawa kepada kerosakan amal. Yang keempat, buah daripada mentauhidkan Allah adalah pergantungan kepadanya, pergantungan dengannya. Dan yang kelima, menjaga adab dalam beramal. Okey, apa maksud dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Dalam perjalanan kita menuju Allah, memang tidak boleh kita bergantung dengan yang lain. Dan sebenarnya itu adalah buah tauhid kita kepada Allah, iaitu kita tawakal kepada Allah, bergantung dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebab bila kita nak jadi baik tuan-puan sekalian, pasti insya-Allah kita punya perhatian adalah untuk memperbanyakkan amalan-amalan. Baca Quran nak banyak, solat nak banyak, puasa nak banyak. Alangkah kasihannya tuan-puan sekalian, kalau kita tiba-tiba jatuh dalam zon perasan, jatuh dalam zon sum'ah, jatuh dalam daerah riak, jatuh dalam daerah ujub, penyakit-penyakit yang Ustazah sebutkan ini, ya, jatuh dalam daerah melihat orang lain kotor belaka, hina belaka, rendah belaka, kitalah yang hebat, kitalah yang mulia. Kenapa? Sebab kita sudah terjebak kepada penyakit pertama yang sangat bahaya, iaitu kita telah bergantung, bersandar dengan amalan kita sendiri. Ya, kita rasa bagus kita ni, ya, qiyamul lail kita buat, tengoklah orang lain tak habis lagi puasa sunat Syawal, kita dah habis dah. Kita tak perasan tuan-puan, kita bergantung dengan amal ke tidak, sebab ini benda yang sangat halus. Jadi sebab itulah Syekh mengatakan kepada kita, tanda orang yang bergantung dengan amal. Jadi benda ni kena diperhalusi betul-betul sangat. Tanda orang yang bergantung dengan amal, maknanya dia tidak bergantung dengan Allah, dia tidak bergantung dengan rahmat Allah, dia tidak bergantung dengan maghfirah Allah, dengan keampunan Allah. Dia bergantung pada amal dia. Dia perasan dia boleh masuk syurga dengan amalan dia. Dia perasan tinggi kedudukan dia kerana amalan dia. Dia lupa tentang rahmat Allah, dia lupa tentang keampunan Allah, dia lupa tentang
kurniaan Allah Azza wa Jalla, dia lupa tentang pertolongan Allah, yang dia tahu ibadah dia hebat, solat dia banyak, puasa dia banyak, baca Quran dia tip-top, sedekah dia yang mengalahkan orang lain. Ini yang kita nak tengok. Jadi apa tanda dia? Tandanya ialah nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Tanda itu kita nak lihat di mana? Pada indikator ataupun pada keadaan dalam jiwa dia yang dinamakan sebagai ar-raja, harapan. Harapan kepada siapa? Harapan kepada Allah. Harapan kepada kurniaan Allah. Harapan kepada rahmat Allah. Harapan kepada keampunan Allah. Ketika mana? Bukan ketika dia buat baik itu saja, tetapi kita nak tengok bagaimana keadaan harapannya kepada Allah ketika mana dia tergelincir. Ketika mana dalam hidup dia ada terpalit dengan dosa. Kita ni adalah manusia biasa, tuan-puan sekalian. Mana ada kita yang tak terjebak langsung dengan dosa. Mana ada di antara kita sekarang yang langsung tidak berdosa, kecuali kita adalah makhluk yang melakukan dosa. Kita adalah manusia yang melakukan dosa. Iman kita turun naik, tuan-puan. Yazid wa yanqus, kejap naik bertambah elok bulan Ramadan. Tapi kadang-kadang dengan sebab persekitaran, dengan banyak faktor, yanqus, jadi menurun iman kita. Kita tengok masa iman kita turun, macam mana keadaan kita. Kita tak nak, tuan-puan sekalian, ketika mana hidup kita disapa dengan kemerosotan amal, disapa dengan adalah berlaku sesuatu yang terlibat dengan dosa kecil, dengan maksiat, yang kita rasa lalai, banyak ghaflah, banyak kelalaian, banyak lara. Sila tengok apa berlaku kepada harapan kita kepada Allah. Kadang-kadang macam ni. Ustaz nak bagi mudah bahasa dia macam ni. Bila kita rajin solat, bila kita rajin puasa, rasa macam ya Allah dekatnya hubungan kita dengan Allah. Mengharap habis-habisan kepada Allah. Mengharap rahmat Allah, mengharap redha Allah. Ni contoh. Tapi tuan-puan sekalian, bila kita ni kurang baca Quran, orang lain puasa Syawal dah start, dah habis dah. Kita tak start lagi. Duk kira-kira lagi bilalah nak start puasa Syawal. Daripada habis Ramadan hari tu sampai ni tak baca dah Quran. Berapa hari dah Syawal ni kan, tak baca dah Quran. Dan tiba-tiba kita rasa macam mana? Aku ni memang dah jauh daripada Allah. Tak apalah, tengok TV je lah. Tak apalah, biarlah, malas lah. Dah teruk dah kita ni kan. Nak bangun balik, nak bangkit balik tu dah tak kuasa lah. Jadi kita pun layan kelalaian tersebut. Kita pun layan dosa dan maksiat tersebut. Kenapa? Kita seumpama sudah susut, sudah kurang rasa berharap kepada Allah. Dah hilang dah. Dah kurang dah, tuan-puan sekalian. Dia berbeza, sangat berbeza. Bila kita faham tajuk yang pertama ni, apa berlaku pada kita, saya bagi contoh. Tak payah ambil jauh-jauh, tuan-puan. Ustazah sudi, bersedia je memberikan pengalaman ustazah sebagai contoh, biar kita faham. Walaupun kadang-kadang benda tu membuka juga sedikit sebanyak kehidupan ustazah kan. Contoh, ada hari-hari, ada masa-masa, contoh kadang-kadang kita dah datang haid kan. Lepas tu memanglah biasa kalau datang haid tu kita punya semangat ataupun kita punya amal soleh kita tu takkan sebanyak. Betul Kak Lang kan? Ustazah ni ada anak-anak dengar sekali. Tak adalah macam sebanyak kalau kita tidak haid tu kan. Ini cakap terus terang, tuan-puan. Jadi berlaku jugalah macam yanqus. Berlaku iman tu rasa menurun je. Semangat tu kan. Jadi tuan-puan sekalian, kadang-kadang bila macam tu dengan moody lah kadang-kadang kita punya sikap pun berubah sikit, kita jadi keras sikit dengan suami kan, kita jadi keras dengan anak-anak, berlaku perubahan-perubahan pada diri kita sebab terkait dengan soal iman dan amal soleh tadi. Dalam keadaan tu, tuan-puan sekalian, kadang-kadang kita frust dengan diri kita. Kadang-kadang frust dengan diri, ya Allah, apalah aku ni, kenapalah aku buat anak aku macam tu, ya Allah, aku ni kenapalah buat suami aku macam tu. Kalau suami mungkin frust, rasa macam kenapalah aku buat bini aku macam tu, apalah aku ni malas sangat ni. Kita akan ada rasa kecewa juga dengan diri kita, rasa frust.
Tapi yang membangkitkan semangat kita semula, jangan frust-frust, jangan kecewa-kecewa. Kenapa? Kita jangan bergantung dengan amalan kita. Sebaliknya apa dia? Kita bergantung dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, dengan kurniaan Allah, dengan keluasan keampunan Allah, ya, dengan apa? Afu daripada Allah, keampunan daripada Allah. Jadi kita tu cepat semangat. Tak apa, kita istighfar banyak-banyak. Kita taubat, kita datang kepada Allah. Jadi proses kita daripada merudum tadi nak pergi naik, bangkit balik tu, insya-Allah tuan-puan akan lebih laju, akan lebih cepat. Kenapa? Sebab kita bukan jenis manusia yang bergantung kepada amalan kita sendiri. Ya, kita akan tengok nanti tuan-puan adab kita dalam beramal. Ya, di sana ada satu hadis Nabi SAW. Mungkin admin kita boleh keluarkan hadis ni untuk sahabat-sahabat tengok. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis yang berbunyi, "La yudkhila ahadakumul jannah amaluhu qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa an yataghammadani Allah birahmatih." Seseorang tidak akan dimasukkan ke dalam syurga dengan sebab amalannya. Sahabat-sahabat bertanya, "Walaupun kamu ya Rasulullah?" Jawab Nabi SAW, "Walaupun saya." Ya, maksud dia walaupun saya pun tak masuk syurga kerana amalan-amalan semata, melainkan illa ayyataghammadani Allah birahmatih, melainkan dengan limpahan rahmat Allah kepadaku. Riwayat Al-Bukhari. Jadi jelas tuan-puan sekalian, ya, macam mana yang Nabi sebut, tidak ada seorang pun masuk syurga semata-mata kerana amal dia. Jadi sahabat tu jadi ragu sampai bertanya, "Kamu ya Rasulullah macam mana? Kamu banyak solat, kamu berjihad, kamu ibadah. Tengok macam mana siang kamu, macam mana malam kamu, macam mana hebatnya kamu mengenal Allah, macam mana hebatnya amalan-amalan kamu. Kamu bagaimana ya Rasulullah?" Nabi mengatakan, bahkan aku juga tidak masuk syurga kerana amal tersebut. Sebaliknya, masuk syurga kerana apa? Kerana rahmat daripada Allah. Illa ayyataghammadani Allah birahmatih. Ya, kecuali kerana Allah memurniakan rahmat kepadaku. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bila kita bergantung dengan rahmat Allah, dengan kurniaan Allah, dengan keampunan Allah, kita tu hampir tidak akan terjebak dalam kekecewaan. Ya, sebab ini cakap jujur-jujur lah, ya Allah ya Tuhan, nak mujahadah dalam hidup ni tuan-puan sekalian, struggle habis-habisan. Nama pun mujahadah. Jatuh bangun ya Allah ya Tuhan. Ya, macam ustazah usia 45 tahun tuan-puan sekalian. Ya Allah ya Tuhan. Ya, cuba nak jadi baik, cuba nak jadi baik. Tapi jatuh bangun, ya, tersungkur banyak kali dalam hidup, ya, dalam pengalaman hidup ni, ya. Jadi untuk kita bangun bangkit, ya, nak bersaing, nak fastabiqul khairat, bersaing dengan orang-orang soleh, ya, bersaing dengan orang soleh ni, jangan sampai ada rasa kecewa, jangan sampai ada rasa putus asa. Cepat, tak apa. Allah tu rahmatnya luas, Allah keampunannya luas, bangkit. Ya, lakukan amal saleh kerana Allah. Bergantunglah dengan Allah, bukan dengan amal saleh kamu semata-mata. Jadi, pertama, hasil daripada pemahaman kita terhadap hikmah yang pertama ni tuan-puan, kita tu sukar sekali untuk disesatkan, diperdayakan oleh syaitan. Macam mana syaitan nak perdayakan? Perdayakan manusia dengan manusia itu rasa putus asa dengan Allah. Putus asa. Tuan-puan, ya, orang yang pernah buat maksiat yang Allah Akbar, ya, buat dosa-dosa besar ni, kadang-kadang mudah tuan-puan rasa putus asa dah. Ya. Cuba tengok macam mana orang yang pernah terlibat, ya, dengan kancah pelacuran bertahun-tahun, berbelas tahun. Macam mana kita nak bagi harapan kepada mereka? Ya, orang yang pernah terlibat dengan najis dadah bertahun-tahun. Macam mana kita nak bagi harapan kepada mereka? Ya,
Sebab itu basic tu kita nak bagi faham pada anak-anak kita, pada generasi yang ada, pada diri kita, keluarga kita. Kita ni hidup bergantung dengan Allah. Rahmat Allah, kurniaan Allah, keampunan Allah. Ya, sebab itu susah syaitan nak pedaya kita dengan cara putus asa dengan Allah, kecewa dengan Allah, kecewa dengan rahmat Allah. Dan kita ingat dalam Quran macam mana disebut, ya, wahai manusia, janganlah kamu putus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya yang putus asa dengan rahmat Allah ni siapa dia? Syaitan yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab perjalanan ni jauh. Ya, perjalanan ni sukar. Perjalanan ni nak kena mendaki, tuan-puan sekalian. Jadi kena teguh, kena bersandar, sandaran yang kuat, sandaran yang kukuh. Apa dia? Dengan Allah yang maha sempurna, Allah yang maha baik, ya, Allah yang maha esa, Allah yang maha luas rahmat dan keampunannya. Itu satu. Yang kedua, syaitan juga susah, ya, nak apa? Nak menyesatkan kita, nak memperdaya kita dari sudut memperdayakan kita sehingga kita tertipu dengan amalan kita sendiri. Beramal-beramal jatuh riak. Beramal-beramal jatuh ujub. Beramal-beramal jatuh sum'ah. Ya, beramal-beramal jatuh berbangga-bangga diri dan melihat orang lain tu rendah, hina semua. Susah tuan-puan, syaitan nak pedaya dengan cara ni. Kenapa? Kita pun tak memandang amal kita. Kita pun bila dah beramal tuan-puan sekalian, dah lupakanlah amal baik yang kita pernah buat. Semuanya ada tertulis di sisi Allah. Semuanya ada pada Allah. Ya, Ustazah tengok surah Al-Muzammil. Selalu sebenarnya baca kan surah Al-Muzammil. Tapi inilah hebat sungguh Al-Quran. Bila kita baca, kita selalu rasa macam baru baca. Tengok surah Al-Muzammil ayat 20. Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. Apa saja yang kamu lakukan daripada kebaikan adalah untuk diri kamu. Tajiduhu indallah, yang kamu akan dapati semuanya ada di sisi Allah. Huwa khairan wa a'zama ajra. Itu lebih baik dan lebih besar pahalanya. Wastaghfirullah. Minta ampunlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha pengasih. Jadi dengan kita memahami, ya, Ustazah belum habis hurai ya tuan-puan, ya, benda ni nak kena hurai slow-slow. Nak kena hurai perlahan-perlahan, step by step, sebab ini melibatkan kefahaman, al-fahmu. Ya, kita doa, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Jadi tak boleh laju-laju, ya. Makna kata, Ustazah nak bagi tahu belum habis lagi Ustazah hurai ni, ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dalam fikiran tuan-puan, perlahan-perlahan, ya, dengar lagi insya-Allah Ustazah akan cuba huraikan. Mungkin pada huraian yang akan datang tu akan menjawab persoalan-persoalan yang timbul pada fikiran tuan-puan sekalian. Kembali kepada yang tadi. Bila kita memahami tentang hikmah yang pertama ini, itu menjadi benteng. Benteng apa? Susah syaitan nak pedaya kita. Pertama, susah nak pedaya dari sudut menjadikan kita manusia yang mudah putus asa dan kecewa. Kedua, susah nak pedaya kita dari sudut nak jadikan kita riak, nak jadikan kita ujub, nak jadikan kita sum'ah dan sebagainya. Kenapa? Sebab kita bukan jenis manusia yang berpegang, yang pandang, yang bersandar kepada amalan-amalan yang kita lakukan semata-mata. Sebaliknya, kita melakukan amalan-amalan tersebut sebagai satu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Apa yang Allah suruh kita buat. Apa yang Allah larang kita tinggalkan. Yang namanya sunat, buat dapat pahala, tak buat rugi. Bagi orang-orang yang nak mencari keredaan Allah, maka akan dibuat dengan sehabis baik yang boleh. Ya, perkara-perkara ataupun amalan-amalan, ibadah-ibadah yang sunat ni tuan-puan sekalian, kita buat ni sampai Allah jatuh cinta kat kita, sampai kita jatuh cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, nak buat lagi, buat sajalah amal. Bergantung bukan pada amal tadi, tapi pada Allah Azza wa Jalla. Cara nak tengok kok ada penyakit bergantung dengan amal, tadi telah Ustazah nyatakan, ketika mana kita lalai, ketika mana kita ada terbuat dosa, ketika mana kita ada berubah sikap dan sebagainya, tengok apakah telah luput ataupun susut harapan kita kepada Allah ataupun tetap segar. Ustazah bagi contoh tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita tengok pada munajat, ya, munajat.
munajat kita semualah, ya. Ustazah percaya tuan-puan pun munajat kepada Allah dengan cara kita masing-masing. Contoh ya tuan-puan sekalian, bila kita rasa kita berdosa, banyak sangat dosa. Kita rasa kita banyak khilaf, kita banyak taksir, banyak kekurangan dalam menyempurnakan hak Allah, ya, hak suami, hak anak-anak. Tapi kita tidak berputus asa, kita tetap datang juga, ya, datang untuk solat, ya, datang sujud, datang rokok kepada Allah. Kalau letak kat saf tu tuan-puan sekalian, katalah macam ni, ini benda yang saya selalu rasa, kadang-kadang dengan sahabat-sahabat ni kami datang usrah, ya, ada solat, nanti solat jemaah maghrib, solat jemaah isyak. Kadang-kadang saya rasa macam mana tuan-puan bila duduk dalam satu saf dengan sahabat-sahabat kita, ya. Saya rasa macam, ya Allah, andai katalah datanglah malaikat ke siapa ke kan, nak bagi tahu siapa yang paling jahat lah ramai-ramai ni. Kadang-kadang tu saya rasa tuan-puan, agaknya akulah ya Allah yang paling jahat. Aku yang paling rendah iman. Aku yang paling teruk. Aku yang banyak ikut nafsu, nak banding-banding dengan sahabat-sahabat aku yang lain-lain. Kadang-kadang kita rasa ya tuan-puan, rasa macam, ya Allah, kesiannya kat diri aku ni. Ya, kesiannya kat diri aku ni. Apa ni mujahadah asyik gagal je ni. Ya. Apa ni mudah sangat hidup dalam kelalaian. Kadang-kadang rasa macam tu. Tapi subhanallah, ya, kita takkan larut dengan perasaan semata-mata maknanya hanya kita rasa kita ni memang tak apa-apa. Bukan macam tu. Sebab apa? Takut nanti syaitan pula ambil alih. Ya. Apa daya kita. Tapi cepat lepas tu kita kata apa? Tak apa. Rahmat Allah itu luas. Kurniaan Allah itu hebat. Ya. Gandakanlah, banyakkanlah amal soleh, banyakkanlah istighfar, banyakkanlah taubat, banyakkan baca Quran, bangunlah malam, banyakkan sedekah. Jadi semangat kita tu jadi hidup tuan-puan sekalian. Kenapa? Sebab kita tak pandang semata-mata kepada amalan sahaja. Boleh faham ya maksud ustazah. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, ini boleh menyelamatkan kita daripada penyakit tadi yang ustazah maksudkan. Dua yang boleh jadi jalan, ya, datang daripada syaitan. Baik, adapun hadis Nabi SAW tadi, tengok macam mana dihuraikan oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti, ya, dengan satu huraian yang Masya Allah, yang kita boleh sebut sebagai qiyas ra'i'. Sangat cantik sekali dia punya kiasan dia. Okey, ustazah bacakan ya, ni dalam bahasa Arab, saya terjemahkanlah. Orang-orang yang merasakan dia masuk syurga dengan amalan dia, ya, orang-orang yang merasakan dia masuk syurga dengan amalan dia. Makna hadzal kalam anna Allah azza wa jalla rasada qimatan lil jannah la tatamathal fi darahim aw fi suyulatin maliyah. Orang yang kata dia masuk syurga sebab amal dia, dia banyak puasa, dia banyak zakat, dia banyak sedekah, dia banyak solat. Tengoklah ya, sampai hitam dahi ni sujud, ya, bangun malam. Sampai kuh kering ni, kenapa? Kena banyaknya puasa kan, ya. Orang-orang yang mengatakan mereka masuk syurga dengan amalan mereka, sesungguhnya mereka semacam seakan-akan telah merendahkan nilai syurga itu sendiri. Tuan-puan, syurga ni nak perhargakan berapa juta? Syurga ni nak diperhargakan dengan berapa bilion? Syurga ni nak dinilaikan dengan berapa trilion? Cuba jawab soalan ustazah. Sebab kita nak ajak berfikir, ya. Kenapa? Memang tidak boleh, tidak patut kita ada keyakinan, kita merasakan kita masuk syurga sebab amalan kita. Ini ustazah bercakap, mengulas bagaimana yang telah disebut oleh Nabi SAW. Ya, pada hadis yang telah Ustaz bacakan tadi. Seolah-olahnya tuan-puan sekalian, kita boleh letak amalan kita ni harga syurga. Aku masuk syurga sebab amalan aku. Amalan kita tu macam mana? Allahu Akbar tuan-puan, ya. Kalau kita cakap macam tu, nampak sangat kita merendah-rendahkan nilai syurga itu sendiri. Padahal syurga itu tidak pernah difikirkan oleh fikiran, tidak pernah nampak oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga. Sesuatu yang Allah sediakan begitu hebat, nikmatnya kepada manusia, ya, yang tak ada nak dijadikan contoh pun dekat dunia ni. Punyalah hebatnya syurga tu tuan-puan sekalian. Tiba-tiba kita katakan kita masuk syurga sebab amalan kita, sebab puasa 6 hari, ya, sebab puasa 30 hari, sebab solat malam kita 1.5 jam. Jadi seolah-olahnya tuan-puan sekalian,
kita merendahkan nilai syurga. Yang pastilah kalau kita kumpulkan amalan-amalan semua kita pun tuan-puan sekalian, belum boleh disamakan dengan nilai syurga yang begitu hebat, ya, yang simbolik kepada keredaan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Jadi dengan demikian sama sekali buangkan penyakit yang dinamakan sebagai penyakit bergantung dengan amalan sendiri. Sebab apa? Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang masuk syurga semata-mata dengan amalan-amalan mereka, kecuali sebenarnya manusia kita semua ini masuk syurga dengan rahmat dan keampunan daripada Allah. Tapi ini bukan bermakna, oh kalau macam tu ustazah, tak payah beramal lah kita. Tak payah buat apa-apalah, minta rahmat je. Ya, doa minta rahmat je. Solat pun tak payah, doa minta rahmat. Ini adalah pemahaman yang salah sama sekali. Kita bukan bincangkan soal nak beramal tak beramal. Kita bincangkan tentang ketika mana kita sudah beramal soleh, kita kena jaga hati. Ketika mana kita dah beramal soleh, kita kena jaga. Jangan sampai kita dipedaya oleh syaitan, dipedaya oleh nafsu, kita bergantung kepada amal kita sendiri. Kalau tidak beramal soleh langsung, kalau tidak salat, kalau tidak puasa, ini sudah keluar daripada batas ketaatan kepada Allah. Ini sudah mengingkari Allah. Ini sudah melakukan maksiat kepada Allah. Ini ialah Tahfiz Madiatul Huffaz fasa yang kedua yang sekarang dalam pembinaan. InsyaAllah doakan supaya ia berjaya, dan insyaAllah kita harap satu hari nanti sempurnalah kompleks Tahfiz Madiatul Huffaz pada fasa yang kedua ini yang boleh menampung hampir kurang lebih 400 orang pelajar insya-Allah, lengkap dengan asramanya. Ini adalah suasana pembangunan yang berada pada ground floor dan sekarang sedang buat persiapan untuk masuk ke tingkat yang kedua.